الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لسم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوب أغثني بحق الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, Murabbi kembali semula bersiaran daripada Masjid Ubudiah, Masjid Diraja Bukit Candan, Kuala Kangsar. Alhamdulillah masih setia para jemaah sekalian. Masih apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih bergema lagi, rindu Syekhana Ustaz Ahmad Rozaini. Masya-Allah, kita rindu suasana begini, masjid penuh sehingga ada jemaah berdiri di luar sana untuk menghayati, mendapatkan kemanisan mendengar pengisian ta'lim itu sendiri. Tak lupa kita terima kasih kepada kumpulan qasidah kita yang dipimpin oleh Ustaz Bukhari. Masya-Allah, selain daripada kita dapat halawatul iman, kita dapat halawatul udun. Kita dapat halwa telinga juga, insya-Allah, untuk kita sama-sama berselawat ingat kepada Nabi dengan alunan-alunan zikir, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan topik kita, adab berjiran. Ustaz, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan daripada hadis Imam Al-Bukhari, Nabi kata mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Aku ni selalu diwasiatkan oleh Jibril untuk sentiasa memuliakan jiran itu, sehingga kan aku menyangka jiran tu boleh mewarisi hartaku. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam sangka begitu sekali tingginya martabat jiran tu sendiri, masya-Allah. Tetapi tidak hari ini, Ustaz. Walaupun kita Malaysia, Allah kurniakan masyarakat majmuk berbilang bangsa. Kita ada Melayu, India, Cina, dan ada Iban, Kadazan dan pelbagai lagi etnik, 14 etnik yang lain, masya-Allah, Allah bagi berbilang. Tetapi ia tidak ada di dalam hati kita, mereka tu jiran kita. Sebab kata Abu dengan Ahmad je aku kisah lapar ke tidak, sebab dia nanti insya-Allah kita jumpa di syurga sana. Tetapi tidak kepada yang bukan Islam. Bagaimana sebenarnya konteks sebenar dalam Islam kejiranan? Mereka yang bukan Islam tetapi duduk dalam 40 buah rumah yang tadi kata sekampung tu, di mana kedudukannya dalam kehidupan kita dan apa tanggungjawab kita kepada mereka jiran yang belum Islam kita sebutkan. Ya. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim. Terima kasih kepada Ustaz Naufal yang soalan yang dikemukakan. Hadirin sekalian, tanggungjawab kita dengan jiran ni sangat besar macam mana kita bicara tadi. Dan memang hadis tu yang antara hadis masyhur yang disebut oleh ulama, saya mengaji Tok Guru sebut selalu, bagaimana Rasulullah menceritakan Jibril datang kepada Rasulullah wasiat supaya ambil berat dengan jiran ini, sehingga seolah-olahnya jiran ni macam kalau mati akan mempersakai antara satu sama lain. Bayang tengok dia punya macam mana Jibril datang dengan kekerapan dan nak suruh ambil berat dengan jiran tu. Jadi kita memang ada tanggungjawab besar di situ. Dan antara tanggungjawab jiran ni, jiran kita dalam kaedah ni disebut oleh para ulama, ada jiran yang satu hak, ada yang dua hak, ada yang tiga hak. Tiga hak ni jiran, dia Islam dan kerabat. Yang dua hak, dia Islam, dia jiran. Yang satu hak, dia jiran tapi bukan kerabat, bukan seagama. Jadi macam mana pun semuanya adalah jiran. Jadi masing-masing ada tanggungjawab kita. Cuma bila jiran yang tak ada seagama dengan kita ni, tetap di atas misi kemanusiaan tu kita kena beri. Misalnya dia lapar, takkan kita jaga orang Islam aja bagi makan. Yang orang non-Muslim pun kita kena bagi makan. Pasal kita jangan kata manusia, haiwan pun, anjing pun kalau dia dahaga, kalau kita belajar dalam hadis-hadis
yang pernah Rasulullah isyaratkan tentang bagi minum binatang ni, hatta kalau kata anjing pun, selagi bukan anjing gila yang dia akan bermasalah dengan kita lah. Kalau tengok dia duk jelai lidah menunjukkan dahaga tu, yang tu pun disuruh kita bagi minum air. Melainkan pada binatang-binatang yang disuruh kita bunuh, tu lain lah. Yang tu bukan kita bagi minum air, kita bunuh tu. Kalau binatang pun disuruh kita bagi minum air, apatah lagi manusia, hatta manusia yang kafir. Selama-lama atas dobit fiqah kita, bukan kafir harbi lah. Kafir yang tak suka Islam ni, memang itu lain bab lah, lain topik, kita tak bicara dari situ. Itu kafir kita keliling ni, atas kita tengok umumnya dia rakyat Malaysia, mereka pun banyak tak tahu dalam perkara agama kita. Nisbah asal nak sebut, ada tanggungjawab kita dengan mereka. Cuma kalau nisbah kita tengok prioriti lah, siapa yang kita nak ambil berat lagi antara orang jiran dengan Islam ni dengan non-Muslim. Kerana kaedah kita disebut oleh para ulama, orang kafir ni, dia selagi tak sampai seruan Islam, dia memang tak ada tuntutan nak masuk Islam pun, pasal tak sampai seruan Islam, bahasanya gitu. Bila sampai seruan Islam, dia kena masuk Islam, tak ada pilihan lain dah. Macam mana zaman Rasulullah berjumpa dengan siapa yang dia ceritakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, anni Rasulullah ni, siapa tak terima Rasulullah, istilahnya inat, ingkar, memang matinya kufur, neraka selama-lamanya, na'udzubillah. Adapun orang yang tak sampai seruan Islam ni, tak pernah ada orang cerita kat dia Tuhan sebenar ialah Allah, Nabi kita adalah yang kamu kena ikut adalah Muhammad SAW. Aku adalah sebahagian daripada mengikut dia. Misalnya sama ada kita jumpa directly ataupun indirect, kita bagi message, kita bagi apa seumpama itulah, bagi pendrive ke apa, kau dengar video, tapi kita ada khitab. Macam mana Rasulullah pernah hantar surat kepada Raja Rom, Parsi dan seumpamanya, menunjukkan ni dakwah Rasulullah, aslim taslam, kamu masuk Islam kamu selamat. Barulah ada tuntutan mereka untuk masuk Islam tu. Jadi selagi tak sampai suruhan Islam, nisbah mereka ni selamat daripada api neraka. Tapi kalau orang Islam, bila dia dah Islam, keturunan dia Islam, walaupun istilahnya tak tahu apa, tapi nisbah dia tu ada tanggungjawab untuk faham perjalanan Islam. Takkan orang Islam sampai kalimah syahadah pun tak tahu, Allah Ta'ala pun tak kenal, takkan tak nak faham Allah Ta'ala memang ada, dia wajib ada, kita harus ada. Allah yang ada dengan kita ni makhluk dia, kita ni semua ketentuan dia. Takkan kita orang Islam tak kenal. Tapi bila ada orang Islam tak kenal, kewajipan kita sampai satu, bahkan kewajipan setiap orang Islam kena bangun cari. Hatta kalau tak ada dalam negeri, pindah keluar cari guru untuk belajar. Jadi kita punya tanggungjawab ni yang kalau asalnya, kalau mereka tak keluar, tanggungjawab, nak sebut tanggungjawab tu lah kan, dengan orang kafir, saya tak nafikan tentang adanya tanggungjawab dengan orang kafir ni, tapi tanggungjawab kita dengan orang Islam lagi besar. Pasal orang kafir ni, katalah kita biarkan je dia, menuhin aja dengan bahasanya gitu, kita menuhin, biarkan je saja kan, buat tak tahu, tak peduli ke dia. Istilahnya kalau dia tak dapat seruan Islam, akhirat esok dengan rahmat Allah Ta'ala lepas dia pada api neraka. Tapi orang Islam kita yang keliling ni, yang dia pun buat menuhin aja, kita bunyi perak lah sikit kan. Buat idak buat tak peduli dengan kita, tak peduli ke masjid sebelah rumah tak biasa sampai. Kuliah tak biasa kena kan. Katalah saya ngajar sini dah 10 tahun. Dia kata, ustaz ni main pada mana? Kita ngajar 10 tahun dah, dia tak pernah kena kita datang. Ya Allah, kuliah lah tu, kalau kuliah maghrib, kuliah subuh kan, kuliah duha, kotlah dia tak bisa datang. Kuliah maghrib pun tak kena. Tambah kita mari kuliah tazkirah sebelum Jumaat, contohlah kan, dia tak pernah tengok muka kita ngajar. Ya Allah, apa nak jadi orang Islam kita ni? Nak sebut tentulah. Jadi atas konteks tanggungjawab, memang ada tanggungjawab dengan orang kafir, memang ada. Tapi prioriti kita dalam kaedah yang diajar oleh syariat, orang yang paling besar sekali, masyarakat paling besar adalah orang Islam kita sendiri. Kerana kalau kita tak jaga orang Islam ni untuk mereka balik pada agama, itulah masyarakat Islam kita pun, orang kafir akan pandang serong. Dia kata, apa orang Islam macam ni? Macam ni kamu nak ajak saya masuk Islam? Saya ngaji ada guru buat misal, kata dia orang kafir macam ni, dia bila orang Islam kita ni kita tak jaga dia, dia ibarat orang Islam duduk macam itulah, kat sini tak penuh, orang Islam kita duduk tepi pintu dia tak masuk dalam. Jadi dia menghalang orang kafir yang kat luar tu nak masuk, nak dekat dengan Islam. Pasal apa? Pasal orang Islam dia tak nak masuk. Ambil kamu Islam ni betul-betul duduk tepi-tepi pintu ni, dia jadi penghalang, penyumbat. Tak ada orang tak boleh masuk. Jadi apa tanggungjawab kita?
sebagai murabi, ustaz, orang Islam, masyarakat Islam apa? Tarik yang duduk tepi jalan tu, tepi jalan, yang duduk tepi pintu tu, tarik bagi masuk. Ruang pintu semua terbuka besar, nanti dia tengok, oh bagusnya Islam ni. Nanti memang dia akan nak ke Islam dan memang akan terlaksana semua tanggungjawab kita sebagai orang Islam yang akan bukan saja dengan orang Islam, orang kafir itu pun bukan saja nisbah kita akan ambil tanggungjawab. Mereka tu Islam yang akan masuk ke seluruh pelosok hati mereka dan dalam pintu-pintu rumah mereka. Dia kata, oh Islam bagusnya, kami dah lama tunggu, kenapa tak cerita Islam kat kami? Yang ni fenomena yang akan jadi. Jadi tanggungjawab besar kita dalam masalah ni adalah orang Islam yang paling dekat dengan kita. Kita nak ajak dia balik macam mana supaya balik dalam agama, dan dia tengok kita sepatutnya seronok je, sejuk hati dia tengok orang Islam. Jadi kalau dia tengok kita, dia macam dia nak menjauhkan diri pula, susah hati kita. Jadi macam mana kita nak dekat pula dengan orang kafir ni? Sebab tanggungjawab memang ada, cuma saya sebut tu dalam bentuk mana keutamaan yang lebih kita kena beri untuk supaya orang Islam, orang kafir tu dia nak kepada Islam. Pasal zaman dulu orang lain orang kafir tengok sahabat, seronok dia tak nak masuk Islam, tapi dia kata Islam masuk dalam hati aku. Allahu Akbar. Bestnya tengok orang Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita suasana tu balik nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Masya-Allah, tu dia tanggungjawabnya, bukan saja sekadar risau makan minum saja Ustaz. Ya. Sehingga tahap kita nak masuk syurga dengan jiran-jiran tu dengan menyampaikan Islam. Paling besar sekali kita dalam beragama lah, cuma kita dalam masyarakat lah ni, mereka lebih pandai dalam bentuk makan minum kan, kemasyarakatan dari segi sosial macam itulah, pakaian, tapi sebenarnya dia adalah menjamin kepada tu kampung kita nak balik akhirat esok tu. Kita dalam agama kita diajar dalam bentuk macam itulah, pasal kita punya pandangan lagi jauh daripada apa orang lain pandang. Kita mesti pandang balik ke sana, pasal itulah tempat kampung kita nak balik. Masya-Allah. Kampung kita abadi. Kita datang daripada sana Ustaz. Hari ni ramai sibuk buat rumah kat dunia, kisah jiran pun tak kisah, sebenarnya lupa kampung nak balik. Bukan tak boleh buat rumah. Boleh. Tapi hati jangan jatuh rumah macam tak nak tinggalkan. Tak mau tinggal lah. Waliyadzubillah. Masya-Allah Ustaz. Mungkin sebabnya ada ramai takut aku tak nak ingat sebab aku belum sempurna lagi, tak baik lagi Ustaz macam tu. La ilaha illallah. Moga-moga kita dijauhi seperti itu, walaupun kita tahu syahadah, tahu Allah itu dah jadi tanggungjawab untuk kita sampaikan Islam itu sendiri Ustaz. Masya-Allah, Allahu Akbar. Ustaz, adakah dalam sebab hari ini bukan saja kita, na'udzubillah, harapnya bukan para jemaah sekalian penonton TV Ahli Jiran, masya-Allah, tapi ada kejiranan kita biasa tengok sehingga kan viral dan sebagainya, bukan saja tidak memuliakan jiran seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukrim jiran, tetapi dia menyakiti jiran tu sendiri. Sehingga sebab apa? Kenapa kau marah sangat jiran? Dia ambil parking aku, contoh. Kenapa marah sangat jiran? Sebab dia main campak je sampah depan rumah aku, sebagainya kan. Sehingga kan dia jadi 2 kali 5. Bukan dia sebagai seorang Muslim tu sendiri, mungkin ada kisah ataupun macam mana, ataupun adakah sebarang ancaman Ustaz sekiranya kita sendiri menyakiti jiran kita Ustaz? Adakah kisah di sebalik itu, dan apakah amaran-amaran Allah kepada kita? Silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Jadi berdasarkan apa kita sebut tadi, memang kalau kita belajar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang ada ancaman-ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang menyakiti jiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan dengan bahasa lain, kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, kalau kita tengok sebuah hadis yang Rasulullah pernah sebut, siapa-siapa yang menyakiti zimmiyan, man azza zimmiyan faqad azani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang menyakiti kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir lah dengan bahasanya. Kafir zimmi ni kafir yang duduk dalam kerajaan Islam, bernaung di bawah pemerintahan Islam, yang memang dia patuh ikut peraturan Islam, cuma dia tak Islam. Cuma tak Islam. Di atas kaedah kita, mereka ni diharapkan satu hari masuk Islam. Sebab apa? Dia tengok masyarakat Islam yang sempurna, yang baik ni, dia kata kalau dia tak nak masuk Islam pun, nanti jatuh hati dia tengok Islam ni bagusnya. Misalnya lah, tengok bantuan zakat tak dapat, pasal dia non-Muslim. Kata dia, ismalangnya aku, kata dia. Kalau aku Islam ke bagus, syahadah lah ni kak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa? Dapat bantuan. Dia tengok bantuan rumah dapat, apply untuk tanah tak dapat kan. Dia kata, Allah ruginya aku jadi orang kafir. Kata dia, baik aku jadi orang Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu undang-undang kita dalam syariat lah kan. Jadi asal nak sebut, ialah Rasulullah bagi syarat begitu. Pasal kata Rasulullah, siapa-siapa yang menyakiti kafir zimmi, jangan kata menyakiti orang Islam. Kafir zimmi ni maksudnya dalam jiran keliling kita ni, yang dia ni masih lagi hormat dengan orang Islam, cuma tak masuk Islam lagi. Kalau orang ni pun disakiti, Rasulullah kata faqad azani, kau telah menyakiti aku. Bayang ni, menyakiti Rasulullah ni, kalau ikut kita belajar dalam
ayat Quran Allah Taala sebut la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kamu jangan angkat suara kamu lebih pada suara Nabi. Ya. Wah, yang tu pun adab, itu pun istilahnya menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi menyakiti zimmi, apatah lagi dengan sebab menyakiti zimmi itu menyebabkan timbul satu persepsi Islam ni jahat, Rasulullah jahat, orang Islam jahat, sehingga menghalang orang kafir masuk Islam disebabkan ada individu Islam tertentu menyakiti zimmi, ada perception buruk terhadap Islam disebabkan hanya 2-3 orang individu Islam yang merosak, yang menyakiti kafir zimmi ni. Sampai Rasulullah sabdakan gitu, siapa yang adza zimmiyan faqad azani. Jadi kalau faham isyarat Rasulullah tu dengan kata siapa yang menyakiti zimmi tu, menyakiti Rasulullah, maksudnya salah besar tu. Cuma adakah dia masuk dalam dosa besar, dosa kecil? Kata kaedah disebut ulama, ada sebagian ulama mengatakan itu adalah dosa besar. Maksudnya kalau menyakiti kafir zimmi pun adalah dosa besar. Semua atas syarahannya kafir zimmi yang macam mana? Dengan sebab menyakiti kafir zimmi ni menyebabkan orang kafir jadi halangan kepada mereka untuk dia masuk Islam, kerana ada persepsi buruk dia terhadap Islam. Islam ni dia ni teroris, kasar, jahat. Sedangkan Islam adalah di sebaliknya. Jadi dengan sebab ada seekor kerbau yang bawa lumpur yang habis semua terpalit, yang ni akan membawa kepada dosa besar. Jika tak sampai pada tahap tu, ulama sebut ia adalah dosa kecil. Jadi ada ancaman yang begitu. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita semua daripada menyakiti jiran lagi. Kalau kata zimmi pun tak boleh kita sakiti, bayangkan tengok macam mana jiran kita yang Islam. Baik lagi kalau kita tengok macam mana pula menyakiti adik-beradik kita, menyakiti mak ayah kita. Astagfirullahalazim. Yang ni kalau kita tengok dari segi kaedah kias aulawiyahnya lah, mafhum fahwanya. Kalau jiran zimmi pun tak boleh, iman Islam macam mana? Yang adik-beradik serumah kita macam mana? Yang mak ayah kita melahirkan kita macam mana? Yang ni yang mengajar kita berfikir tu, yang tak dapat tidak kita orang Islam kena balik semula pada ajaran Islam, daripada bawah balik. Kalau tak ada, kalau saya punya istilah, tobat kena ngaji lain lah. Bahasa saya gitulah. Mudah-mudahan Allah Taala taufik hidayah kita, bagi kita rangsangan semangat nak balik pada agama, pasal memang tak ada jalan balik lah. Melainkan kena balik kepada agama Islam. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah Taala je semua, kata Allah Taala, kamu semua akan balik kepada dia. Jadi kita semua inna lillah dan wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan balik kepada dia. Memang tak boleh balik tempat lain melainkan kepada Allah Taala. Jadi nak tak nak, suka tak suka, especially bila kita orang Islam nak ambil cara hidup mana lagi kalau dah kita bukan orang Islam kan? Orang Islam tak ikut cara Islam tu, nak ikut cara apa? Jadi mudah-mudahan Allah Taala bagi kita perasaan faham tu, dan setiap orang Islam nisbah tanggungjawabnya semua kena bangun balik. Nisbah wajib. Siapa-siapa meninggalkan kewajipan ni, dia adalah dosa besar. Isyarat daripada perkataan Ibn Ruslan dalam kitab dia Matan Zubat, dia kata malam yakun ya'lamu za falyas'ali man lam yajid mu'alliman fayarhali. Siapa-siapa yang tak tahu hukum hakam berkaitan dengan Islam ni, bab ketuhanan, bab kerasulan, bab syariat, macam mana nak hidup, istilahnya ibadat, muamalat, munakahat, tanggungjawab, begitu juga adab, akhlak kan, dengan kita sendiri, isteri, anak, kaum keluarga, jiran, dalam konteks kita bicara ni, begitu juga pemimpin, rakyat. Kalau kita tak tahu benda ni, falyasali, kena tanya pada ahli dia. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada ahli dia. Kemudian malam yajid mualliman fayarhali, kata Ibn Ruslan dalam matan tu, dia kata siapa yang tak jumpa guru, fayarhali, pindahlah. Bahkan kewajipan berpindah disebut oleh para ulama. Kalau kita duduk di sini, misalnya duduk di Candan, tak ada tempat nak cari makan, bisnes tak jadi, kan kita pindah lah. Tempat yang selesa sikit, where we can get our salary kan, bukan salary, very nice salary, comfortable punya salary kan. Mesti kita nak cari macam tu lah. Kita sebenarnya matlamat bukan comfortable punya salary, tapi kita nak comfortable punya iman di hati. Yang tu yang wajib. Jadi kalau kita ilmu tak ada di sini, istilahnya bebal bodoh je, kasar sikit lah bahasa itu nak sebut kan. Apa pun tak tahu, Quran tak tahu, Jawi tak kerti, Islam tak kerti, Syahadah tak pandai, Fatihah jadi imam tak boleh, Bilal pun tak boleh, azan pun tak pandai. Apa pun tak kerti ni. Jadi sepatutnya macam mana? Kalau cari makan kita boleh pindah, sepatutnya nak cari ilmu, nak cari iman, sepatutnya lagi besarlah tanggungjawab untuk pindah, untuk pergi belajar. Bahkan kalau kita tengok sunnah yang berlaku pada Nabi kita Muhammad SAW, jadi walaupun dia lahir di Mekah,
wafat dia dikebumikan di Madinah. Maksudnya dia bukan duduk di tempat negeri dia dilahirkan. Pasal apa? Hijrah, nak cerita Islam. Sampai ke Islam, tebar ke Islam. Dia sampai tahap tu. Kita ni ikut nak tebar, nak cerita Islam tak pandai lagi. Tapi setidaknya, pasal apa mati luar negara? Pasal pergi belajar, pergi mengaji. Bukan pasal apa mati luar negara? Cari makan. Kasar sikit lah sebut bab tu, pasal ramai orang kita kadang dia tersentak sebut macam tu, kata dia tak bisa dengar, kata dia orang duk cerita begini, selalu duk cerita cari makan. Orang boleh pergi kerja naik kapal rasanya 6 bulan tak balik. Tapi kalau 6 bulan pergi mengaji tak balik, buat usaha dakwah, dia kata ini apa ni, meninggalkan kewajipan terhadap anak isteri. Tapi kalau pergi cari duit tak apa. Jadi sikit macam itulah nak menunjukkan kata ancaman tu memang ada bagi siapa yang menyakiti jiran ni. Bahkan lebih besar pada itu, yang lebih dekat pada kita, tambah yang Islam, tambah kaum kerabat, tambah mak ayah kita. Jadi kalau dah sampai mak ayah pun tak dipeduli, adik-beradik pun ni, tambah orang Islam pun disakiti buat tak peduli, tambah orang kafir. Tapi kalau katalah misalnya orang kafir pula dia rapat buat kawan, yang ni lagi satu lagi masalah kat kita. Lagi percaya orang lagi. kafir pula dia percaya pula. Dia tadi is my best friend, you know. Jumpa orang kafir manis worker. Ini boleh duduk semeja makan, satu meja boleh belanja pula. Hari ni aku belanja kau lah, aku belanja aku. Dengan adik-beradik, dengan saudara mara, dengan orang Islam kelahi. Quarreling each other. Walah, kau ada pendapat bid'ah. Kasar sikit. Ni apa ni? Sesat. Ni apa ni? Tak ikut sunnah. Berlawan. Duduk dengan kafir, relax je. Yes, how long see. Boleh sembang elok. Yang ni pun satu kecelaruan berfikir je. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala balikkan kita balik masyarakat kita pada jalan sebenar. Apatah lagi dalam konteks macam ni, jangan kata dia menyakiti jiran yang kafir. Kafir pula dibawa berkawan, orang Islam pula dibawa musuh. Yang ni pun satu bencana juga yang kat kita. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita dan angkatkan bala ni. Mudah Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bencana yang Allah Ta'ala yang ada keliling kita ni. Mudah Allah Ta'ala berikan rahmat kita dalam semajlis semua ni, mudah-mudahan membuka minda kita, berikan taufik hidayah kita. Dengan sebab itu Allah Ta'ala bagi rahmat pada kita, insyaAllah. InsyaAllah. Allahu Akbar. Besar tanggungjawab kita, tuan-tuan dan puan sekalian, para penonton sekalian, Masya Allah. Kadang kita sangka itu adalah hal kecil, tetapi sebenarnya ia besar dan sebenarnya menjurus kepada pembangunan agama itu sendiri di dunia dan juga di akhirat, di kampung kita sana. Masya Allah. InsyaAllah hadis Nabi SAW, min husnil mar'i min sa'adatil mar'i al muslim fid dunya al jarus salih. Salah satu kegembiraan bagi seorang muslim itu di dunia ini adalah apabila mendapat jiran yang saleh, jiran yang baik. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk menjadi jiran yang baik kepada orang lain, supaya kita juga mendapat yang sama. Kama tadinu tu, dan kita jadi jiran yang baik, insya-Allah, tak kira muslim ataupun tidak, insya-Allah juga akan memberi yang baik. Kalau kita beri buah, insya-Allah akan dapat juga buah. Jangan kita memberi batu kepada orang lain dan mengharapkan buah untuk kita. Waliyadzubillah, insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira kepada yang bahagia Ustaz, insya-Allah Ustaz Syekh Ahmad Ruzaini Abdul Rahman, insya-Allah atas ta'lim yang mengajarkan kepada kita. Moga-moga ia dapat menyucikan hati kita semua, insya-Allah. Baik, kepada kita ucapkan terima kasih kepada jemaah hadirin dan hadirat, kepada jemaah Masjid Ubudiyah, Masjid Kampung Candan, Bukit Candan, Kuala Kangsar. Alhamdulillah, adik-adik semua daripada pelbagai institusi, insya-Allah. Terima kasih kepada penonton sekalian yang setia bersama kami, insya-Allah. Murabi bakal melabuhkan tirainya, insya-Allah. Nantikan kami dalam banyak lagi episod lain, insya-Allah. Kembali lagi, insya-Allah, satu hari nanti, insya-Allah, terus setia bersama kami dalam Murabi, Mutiara Murabi, pewaris para nabi. Kita serahkan kepada yang bahagia Ustaz untuk akhir dengan pimpinan doa, insya-Allah. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina haqqa ma'rifatika ma fatahta ala awliyaika wa asfiyaika wa azkiyaika wa ahibbaika wa akhillaika bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma arham li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati riqaba ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati riqaba ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam minan nar bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin bi jahi sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa indah namamu Rasul, siapa dirimu Sidna Muhammad.
lisan menyebut namamu. Hancurlah aku tanpa ajaranmu. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. Allahumma salli ala al-Mustafa Habib